Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi grup saya akan menyampaikan dakwah yang bertajuk puasa. Jadi saya akan bercakap tentang pengertian puasa. Puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. Manakala daripada segi syarak pula bermaksud menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Puasa ini juga boleh difahami sebagai mencegah diri daripada memenuhi dan melayan tuntutan syahwat perut seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu yang tertentu, iaitu dari fajar sehinggalah terbenam matahari. Puasa ini merupakan kewajipan kepada seluruh umat Islam pada bulan Ramadan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah jenis-jenis puasa. Puasa terbagi kepada dua, iaitu puasa wajib dan juga puasa sunat. Sebagai contoh, puasa wajib ialah puasa pada bulan Ramadan. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa pada bulan tersebut. Selain daripada puasa di bulan Ramadan, puasa nazar juga merupakan sebuah puasa yang wajib. Hal ini kerana nazar sendiri bermaksud janji. Sebagai contoh, seseorang itu bernazar, jika dia mendapat forfeit dalam peperiksaan akhirnya, dia akan berpuasa selama seminggu. Dan jika dia mendapat forfeit di dalam peperiksaan akhirnya, dia diwajibkan untuk berpuasa selama seminggu kerana puasa tersebut wajib ke atas dirinya. Dan untuk puasa sunat, puasa yang sering dilakukan oleh seluruh umat Islam di sini ialah puasa 6 pada bulan Syawal. Kebiasaannya, umat Islam akan memula daripada hari kedua Syawal sehinggalah hari yang terakhir mereka puasa 6. Dan selain daripada puasa 6, puasa Isnin Khamis juga merupakan puasa yang sering dilakukan oleh seluruh umat Islam di sini. Itu sahaja. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mitra Saidi. Saya akan sambung dengan hukum meninggalkan puasa. Yang pertama, jika seseorang itu meninggalkan puasa disebabkan uzur, maka perbuatannya itu tidak berdosa. Tetapi jika seseorang itu meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran, contohnya sebab malas, maka seseorang itu akan digelar sebagai mukmin yang asi, iaitu derhaka kerana meninggalkan puasanya. Dan perbuatan itu adalah berdosa. Seterusnya, jika disebabkan oleh menafi atau menolak hukum wajibnya puasa, seseorang itu akan dihukum sebagai murtad dan wajib dihukum bunuh kerana murtadnya itu. Sekian, terima kasih. Apakah kebaikan berpuasa? Antara kebaikan berpuasa ialah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Pertama, seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kedua, seorang imam iaitu pemerintah yang adil. Dan yang ketiga, doa seorang yang dizalimi. Selain itu, berpuasa dapat melahirkan rasa prihatin dan belas kasihan terhadap golongan miskin. Kita akan sedar betapa susahnya mereka menahan lapar dan dahaga bukan hanya sekadar 12 atau 14 jam, tetapi mungkin untuk 2 atau 3 hari. Oleh itu, dengan berpuasa, kita dapat menggerakkan hati kita untuk menolong mereka dan merasai pengalaman mereka. Seterusnya, puasa dapat mengawal stres. Bulan puasa adalah bulan di mana kita membuat amal kebaikan. Dengan memperbanyakkan zikir, solat sunat, membaca Al-Quran dan bersedekah, dapat membuatkan jiwa dan hati kita lebih tenang selain dapat mengurangkan stres terhadap duniawi. Selain itu, puasa dapat menjaga kesihatan kita. Doktor dan ahli perubatan selalu menasihatkan supaya jangan terlalu mengambil banyak makanan dan minuman kerana boleh menyebabkan penyakit. Orang yang berpuasa perlu bersabar menahan lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa sehingga waktu berbuka puasa.
Oleh itu, puasa mendidik manusia supaya bersifat sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan 3 akibat meninggalkan puasa. Yang pertama, dosanya lebih besar daripada sebuah gunung. Kita tahu yang meninggalkan puasa ini hukumnya dosa yang boleh dikatakan dosa besar. Allah telah menyiapkan hukuman setimpal-timpalnya pada orang yang tidak berpuasa. Dan yang kedua, tidak berpuasa ini adalah sifat orang yang munafik. Kita tahu dalam rukun Islam ada puasa di bulan Ramadan, dan banyak ulama berkata sesiapa yang tidak menturuti 5 rukun Islam ini boleh dikatakan orang-orang yang munafik kerana dia tidak percaya akan rukun Islam ini. Dan yang ketiga adalah dosanya lebih besar daripada berzinar. Kita tahu yang berzinar ni dilaknat Allah, yang dimurkai Allah, dan orang tidak berpuasa ni lebih dari itu. Kerana yang orang berpuasa ini tidak memudaratkan pun, tidak menyebabkan kematian ketika kita berpuasa, tapi kita meninggalkannya juga. So akhir sekali, siapa yang tidak berpuasa bolehlah bertaubat, nasuhah, mencari keridaan Allah. InsyaAllah Allah tu Maha Pengampun dan